sebenarnya kejadian ini amat mengejutkan kita ya, umat Islam. Kita di Persatuan Pemuda Islam menerima rasanya ribuan panggilan telefon dan macam-macam orang yang marah nak macam-macam lah. Yang kejap itu kita cerita ya. Jadi kejadian ini sebenarnya menjadi kejutan besar pasal kita melihat dia ini terjadi di kilang yang besar yang mempunyai SOP yang cukup, yang seharusnya tidak timbul perkara ini ya, yang telah mempunyai sijil halal. Maknanya dia punya SOP itu cukup bagus. Kalau berlaku di kedai-kedai tepi jalan, kedai-kedai Yong Tau Fu ni, menasabahlah juga. Jadi kita ramai yang tidak dapat menerima ya. Jadi mungkin persoalan nombor satu lah ya, membuka perbincangan hari ini daripada ditanggung halal, hari ini siapa yang nak tanggung? Saya tak tahu siapa yang kita boleh letak blame ini. Bukan blame lah, maknanya tanggungan yang kita duk cerita ni, tanggung halal tak halal ni, siapa yang nak tolong tanggung? Kalau nak bagi pada JAKIM pun berat juga. Kalau nak bagi pada Cadbury, mungkinlah dia nak tanggung. Jadi mungkinlah owner dia pun tak faham, tak tahu benda. Jadi ini menimbulkan satu persoalan yang amat besar kepada kita pemuda Islam terutamanya, untuk menilai kembali ya, sama ada kita sekarang ini boleh ambil saja apa benda yang dikatakan halal, kita telan saja. Dan tanpa kita sedari, ada orang cakap ya, mungkin di umur kita ni, umur saya lah, mungkin suku ekor babi dah ada dalam perut. Benda yang kita tidak tahu ya. Tapi saya sebenarnya memang berhati-hati makan lah. Tapi bila dikeluarkan oleh syarikat yang ternama, disahkan oleh JAKIM, jadi saya mau makan. Walaupun saya rasa saya tak ada makan babi, tapi nampak gayanya termakan juga. Jadi kita ya menerima berbagai cadangan ya, dalam menangani isu inilah. Pengguna kena buat sesuatu. Hari ini maknanya kita nak percaya 100% pada JAKIM atau agensi pun jadi serba salah. Memang kita tak percaya, memang kalau boleh kita nak pakai proxy saja. Tapi nampak gayanya hari ini tidak dapat begitu. Maknanya kita sendiri kena ambil tindakan. Dan itulah yang apa kita lihat hari ini, kawan-kawan NGO kita bersama untuk berbuat sesuatu. Kita tak mau lagi tunggu ambil tindakan, bagi compound, bagi amaran, lepas tu bagi sijil balik. Itu biasanya proses yang kita lihat ya. Jadi kehadiran kita di sini hari ini adalah untuk menentukan keadilan dan tindakan yang menasabah yang paling tegas diambil. Pasal perkara ini tidak seharusnya berlaku dan tidak mahu lagi berlaku. Kerana kita jadi tertipu, betul-betul tertipu, terinaya. Dan paling tak tahan lagi bila kita makan. Saya rasa kalau kita bercerita pada babi dengan huruf babi pun kita takut. Tapi kalau dah jadi macam ni, kita menghadapi satu tekanan jiwa ya. Baru ni kawan saya, dia dah order dah, dia nak bagi coklat Cadbury ni untuk kenduri kahwin. Dah order bukan 2,000 pieces. Jadi macam mana? Siapa nak tanggung? Adakah produk tu boleh diberi balik ke macam mana ya? Dan pada yang telah makan macam kita semua ini, apa kita nak buat? Jadi mungkin di akhir PC ini kita akan cadangkan apa tindakan, bukanlah tindakan yang rocket science, tindakan pengguna ya. Jadi nombor satu ya, antara benda yang dicadangkan ya oleh kawan-kawan kita, nombor satu, kita lihat 2 produk mengandungi DNA babi. Tapi kita di sini telah menerima cadangan daripada almost all. Boykot itu tidak sekadar 2 produk. Tidak pasal kita nak boykot 2 produk, boykot semua sekali. Tidak ada sebab kita nak boykot 2 produk, kerana 2 produk itu kita bukti. Jadi saya menyeru supaya umat Islam hari ini, dan even orang bukan Islam pun, pasal dia pun ada yang vegetarian. Jadi harusnya tindakan tegas ini diboykot dengan bersungguh-sungguh. Jangan buat angat-angat tak ayam. Pasal kita perlu menghantar mesej yang cukup jelas kepada pengusaha di luar sana, supaya tidak mengambil mudah hak pengguna, tidak mengkhianati hak pengguna. Jadi kita hendak perkara ini ditangani dengan paling serius oleh semua pihak, sama ada JAKIM, Kementerian Kesihatan, KPDN, KK, kena ambil tindakan. Dan mungkin laporan polis juga menyusul kerana kita ditipu. Jadi ini satu benda yang kita perlu fikir. Dan kita juga telah berbincang dengan lawyer-lawyer kita, dan kita pagi tadi saya pun bercakap dengan saudara Azwan Din yang juga merangkap. Jadi ini kita kena apa ni kata orang,
buat secara bersungguh-sungguh. Jadi ingat ya, kita seharusnya memboikot semua produk ini. Jangan bagi ruang. Kalau dekat kedai kita suruh dia ambil balik. Kalau dekat kawan-kawan pun, kita usulkan dia ambil balik. Pasal kita kena hantar signal yang jelas. Hari ini kita tidak ada kompromi lagi. Kita tidak mau berkompromi. Pasal kita telah berkompromi selama berpuluh-puluh tahun. Lepas tu, kita juga menggesa pihak JAKIM dalam konteks hari ini, sementara produk-produk lain ada di luar sana yang kita pun tidak tahu statusnya. Semua produk yang mempunyai sedia halal harus melalui random sampling. Semua ada random sampling, mungkin 2 bulan sekali ke. Pasal kalau tidak, dia kata, bukan saya tak tahu, saya tersilap. Jadi kita pun tak boleh buat apa. Jadi kita hendak melindungi, kalau tidak, nanti kan tak boleh nak makan pula nanti kan. Jadi kita mengusulkan supaya random sampling ini dibuat oleh pihak JAKIM ataupun pihak Kementerian Kesihatan, kita tak tahu, itu kita serahkan ya. Tujuannya adalah untuk melindungi hak pengguna. Dan kita juga meminta JAKIM membuat pemantauan yang lebih. Di masa yang sama, setelah kita bercerita pasal JAKIM, Kementerian Kesihatan dan KPDN-KK, saya menyeru semua rakyat Malaysia harus juga menjadi pemantau kepada kita sendiri. Pasal yang nak makan coklatnya adalah kita sendiri, yang nak masuk dalam perut kita, bukan orang lain nak makan bagi anak-anak kita. Jadi kita kena prihatin. Kita sendiri juga harus mencari kaedah, membantu juga. Nampak sesuatu, kita kena beritahu. Pasal hari ini kita nampaknya kita pun tak berapa kisah. Tapi hari ini terbukti, jangan ambil mudah. Maknanya terbukti benda ini boleh berlaku ya. Dan kita juga ada satu pertanyaan ya. Telah cuba dijawab, tapi kita rasa tidak puas hati ya. Mengikut analisa sampel bertarikh akhir Februari. Hari ini berapa? Akhir apa? Ini 27. Dah akhir Mei. Mei. Macam mana begitu banyak masa digunakan untuk kita ketahui? Itu pun tidak secara rasmi, pasal benda ni dia pergi viral je dulu. Jadi ada sesuatu yang tidak kena dalam proses hari ini. Kenapa memakan masa yang begitu lama? Ada nak check barang 3 bulan ke? Mati kita. Jadi kita lihat semalam KP JAKIM buat statement. Dia kata nak buat analisa seminggu je. Kenapa sampai 3 bulan, hampir 3 bulan. Jadi itu persoalan kita ya. Dan kita melihat juga ya, antara perkara yang kita lihat hari ini yang perlu kita ambil perhatian. Setakat ini syarikat ini bersahaja saja. Tak ada satu permohonan maaf atau rasa remorse atau kesal. Tak ada apa-apa dia. Dia kata dia JAKIM. Jadi saya betul-betul mengharapkan sebenarnya even kilang dia pun patut disita. Pasal kalau ikut akta makanan, pihak berkuasa boleh menyita. Dalam suspicion dia boleh sita. Jadi kita tidak mahu benda ni berterusan dan benda lain dijual dan disita, dan produk semua kita hendak mereka bertanggungjawab. Maknanya tarik semua produk, dan bukan tarik untuk simpan untuk dijual kat Indonesia ke, jual dekat di Saudi ke, di Myanmar ke, di mana. Tak mahu lagi. Perkara itu kita tidak mahu berlaku. Kita tidak mahu ditipu ya. Kita tidak mahu dipermudahkan lagi ya. Jadi di masa yang lepas bila perkara ini terjadi, biasanya pihak autoriti agak mungkin baiklah, mula-mula pergi amaran, lepas tu tahan sekejap, lepas tu minta balik, lepas tu bagi. Jadi kita pun jadi tak ada benda. Jadi saya harap episod hari ini menjadi satu example kepada semua industri supaya tidak ambil mudah. Dan pihak JAKIM kena amat bertegas, pihak JAKIM ke Kementerian Kesihatan pun juga amat bertegas dalam isu ini ya. Apapun macam saya sebut tadi, signal ini harus pergi, dan apa nak jadi pun saya rasa untuk kebaikan semua kita lah yang kita NGO Islam hari ini, saya rasa saya dan kawan-kawan akan berusaha kalau boleh biar tutup terus kilang.
dan biar ini menjadi dalam sejarah bumi menggulang akan tertutup disebabkan usaha kita. Pasal hari ini kita tidak ada masalah, kita tak payah pergi UK pun, terus boleh sampai UK pun. Hantar telefon, hantar, semua boykot, semua umat Islam boykot, dan mereka vegetarian ke boykot, dan mereka yang rasa boleh tertipu oleh syarikat-syarikat besar ini boleh boykot. Tak ada masalah, tak ada, bukanlah benda besar nak pergi perang, tak ada. Mudah aja, kita dekat telefon dia, kita tekan, kita suruh dia viral lagi. Semua biar produk ini tidak laku lagi. Biar produk ini lupus dalam pasaran dunia. Sudah sejarah. Jadi satu lagi, semasa kita meminta perkara ini dilakukan, sebenarnya ada juga kekangan yang kita lihat yang menjadi masalah juga ya. Hari ini JAKIM yang mendahului apa-apa isu halal, hari ini tidak mempunyai apa-apa akta. Kita telah meminta akta halal ni yang telah dijanjikan kepada kita sudah hampir 15 tahun. Hari ini tidak ada akta halal. Kita bercerita pasal hak halal, kita bercerita pasal macam-macam benda negara halal, contoh halal. Tapi kita tidak ada satu akta pun hari ini. Akta yang digunakan hari ini adalah akta Food Act ataupun akta perihal dagangan. Jadi ini seharusnya tidak berlaku. Sedangkan yang saya tahu di Michigan State pun ada akta halal. Jadi sebagai sebuah negara Islam seperti kita ni, kalau tak ada akta ni pelik sangatlah. Jadi saya menyerulah, maknanya kita sama-sama kita ni perlu menekan supaya kita dapat memperolehi satu akta yang kuat ya, untuk melindungi kita ya. Episod ini juga, suka tidak suka, akan menjatuhkan reputasi Malaysia. Ya, jadi kita kena lihat perkara ini sebagai satu yang serius, dan kerajaan sendiri harus mengambil tindakan untuk memperbaiki perkara ini dengan serius. Ya. Jadi kita macam tak ada benda, kita dipelekehkan. Pasal kita pun pelik lah, macam saya tanya tadi lah, siapa nak tanggung hari ini? Yang kita dah makan ataupun kita tanggung sendiri saja. Pasal dalam perbuatan kita kena tanggung. Dosa ni siapa nak tanggung? Takkan nak pas pada Cadbury? Boleh ke Cadbury tanggung dosa? Jadi hari ini ya, antara isipatinya, saya sekali lagi menyeru supaya kita semua gerakkan. Kita sudah tiba masanya pengguna menggunakan kuasanya supaya menggerakkan usaha kali ini bersungguh-sungguh. Biar ini menjadi sejarah kita untuk kita cerita ke anak cucu kita. Mereka yang tidak menghormati orang Islam akan menerima padah. Bukan setakat isu Cadbury ya, isu apa-apa pun ini, biar kita bermula dengan isu ini. Ya. Biar ada gerun sikit. Kalau kilang boleh tutup, kerajaan pun lebih dengar cakap kita. Hari ini kita cakap pun orang gelak aja. Pasal kalau gigit pun gigit dengan gusi. Jadi biar kita buat sesuatu semua, saya seru semua supaya kita dapat dihormati. Hari ini orang Islam kerana kelemahan kita memang tidak dihormati. Orang Melayu siapa nak hormat? Nak buat ini tak boleh, nak buat itu tak pandai. Jadi orang pun tak hormat. Jadi kita seharusnya menguatkan diri kita bermula hari ini. Kita jadikan ini satu peristiwa landmark supaya kita boleh menyedarkan anak cucu kita semua. Kita pun ada kekuatan. Sudah tentu kita ada kekuatan kalau kita boleh tutup kilang ini tanpa buat apa-apa. Sebenarnya pengguna begitu berkuasa, tak payah pergi bakar pun dia boleh tutup. Tapi kita tak pakai, kuasa kita diam aja. Jadi hari ini kita satukan kuasa kita di bawah satu payung payung demi kepentingan pengguna kita di sini dengan NGO. Kita buat. Bukan ada masalah, tak payah nak pergi nak bom diri pun tak payah. Percayalah, kalau kita semua buat, kilang akan tutup. Bukan setakat di sini, di seluruh dunia akan tutup. Jadi itu antara kita punya saya harap resolusi kita. Selain daripada kita telah meminta pihak peguam kita bersama dengan jaringan JMM dengan suka guam untuk mengkaji dan mengambil tindakan, dan kita mencarankan mungkin atas kesengsaraan ini kalau nak ikutkan 1 bilion tak ada nak bayar. Tak begitu ramai. Jadi kita tengah kaji, dan saya harap siapa yang mempunyai idea, lawyer-lawyer yang bagus-bagus datang bersama untuk berbuat sesuatu, untuk menyampaikan isyarat yang kita sudah jelak.
bosan. Kita tak mahu ni dah bosan ni. Jadi terkejut lah. Cuba lihat ya. Jadi kita akan berbincang seterusnya dari pihak lawyer kita, dan saya harap siapa yang ada resit boleh mengumpul resit-resit itu untuk mengambil tindakan, jadi bahan bukti kepada. Asal ada possession dah cukup tu. Saya boleh bawa anak saya untuk dia beli, kalau saya nak beli dia tak ada tu. Tapi kita buat statutory declaration. Saya rampas tu, saya rampas dia. Baik. Saya tahu 200 juta, 1 billion. Apakah itu nilai kita Tidak, sebagai tidak, seorang Islam? memang. Saya rasa saya tak redha. Kalau saya tak redha nak ambil duit tu. Saya tak redha. Sebab dunia akan memandang, oh, Melayu Islam di Malaysia boleh dibayar. Kalau boleh tak ada bayar. Kita desak supaya pihak berkuasa dan JAKIM tarik keseluruhan rokok halal yang ada dekat Kebri tu. Ini tinggal, dan juga kita minta JAKIM dan berkuasa cek semua pemakanan-pemakanan yang dipasarkan di Malaysia. Kerana saya yakin mereka ini ada khianat terhadap kita seorang Islam. Saya tahu kajian mereka nak melemahkan kita orang Islam ini ialah masukkan benda-benda haram dalam tubuh. Bukan saya bercakap, tetapi saya Sejarah, pakar-pakar itu agama. sejarah. Okey, dia masukkan elemen-elemen haram dalam tubuh kita, termasuk makan babi ke, rasuah ke apa haram, untuk melemahkan kita. Itu pasal hari ini kita berpecah belah antara kita sesama Islam di seluruh dunia. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.